صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan inayahnya juga dapat kita bersama pada pagi ini. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa surau dan pengurusinya, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan rahmati oleh Allah SWT sekalian. Kita sambung pengajian kita hadis Riyadhus Shalihin, taman-taman orang soleh. Masih lagi dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab tentang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Hadis yang ke-7. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Taala meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, Iyyakum wal julus fit turqat. Jauhilah olehmu sekalian duduk di tepi-tepi jalan. Faqalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami tidak boleh meninggalkan tempat itu kerana di situ kami dapat membicarakan sesuatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum illa al-majlis fa'atu at-tariqa haqqah. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu sekalian merasa tidak dapat meninggalkan duduk di sana, maka penuhilah hak jalan itu. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah hak jalan itu wahai Rasulullah? Qala ghaddul basar wa kaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Bagi dia menjawab, menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, serta amar ma'ruf dan nahi munkar, yakni menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati sahih, yakni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati oleh Allah SWT, hadis ini masih lagi cerita tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Kewajipan untuk melaksanakan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran yang menjadi tajuk bab ini. Jadi dalam hadis ini menceritakan bagaimana Rasulullah mengingatkan para sahabat supaya waspada daripada duduk-duduk di tepi jalan. Maknanya nombor satu, kita boleh faham pada hadis ini, melepak tepi jalan tu tak apa elok lah. Duduk tepi jalan tengok orang lalu kan. Ada orang hobi dia gitu kan. Bilang duduk tepi jalan kira kereta. Tengok orang tu lalu buat apa, orang ni buat apa, orang ni bawa apa kan. Orang ni gaya apa kan.
Tapi maknanya perkara hobi tu tak berapa molek lah. Sebab Nabi kata iyyakum wal julus fit turuqat. Awaslah kamu dari duduk di tepi-tepi jalan, di jalan-jalan. Nanti kita akan tengok kenapa tak elok tu ada kat bawah tu ya. Tapi para sahabat sebaliknya menjawab bahawa mereka tak ada pilihan tempat untuk bertemu yang boleh berbincang-bincang, bercakap-cakap. Maknanya ada keperluan lah. Macam orang duduk kat kedai kopi kan, duduk 2-3 jam lepak berbual. Orang perempuan dia tak faham apalah orang lelaki buat lama sangat kat kedai kopi. Yang duduk padang golf pun lama juga dah. Jadi duduk kedai kopi tu, melepak tu, dia dapat bercakap-cakap. Mungkin menghilangkan stres agaknya ya. Ataupun apa-apa maklumat perkembangan semasa dapat tahu kat situ lah. Ini cerita zaman sebelum ada media sosial lah. Jadi ada orang kalau nak tahu perkembangan semasa kat kawasan persekitaran kita, ada orang baru masuk ke, ada orang pindah ke, ada orang sakit ke, tempat bertemu tu lah kita dapat tahu, boleh bercakap-cakap. Maknanya para sahabat rasa kalau tak duduk situ tak dapat jumpa tempat lain. Situlah tempat yang sesuai. Masjid bertemu juga, mungkin ada adab lah yang kena jaga bila dalam masjid. Tak boleh nak bincang semua. Maka Rasulullah SAW kata kalau dah kamu tak ada pilihan juga, nak kena duduk juga kat situ, maka jagalah hak jalan. Rupanya jalan pun ada hak. Maksudnya ada adab yang kena jaga masa berada di tepi jalan. Betul lah, maknanya ada tata cara berada di jalan. Memang sesuai lah bila ada undang-undang jalan raya. Itu yang berjalan. Ni yang duduk tepi pun ada. Lalu mereka bertanya, apa itu hak jalan? Ataupun kewajipan yang perlu dijaga bila berada di jalan. Rasulullah bagi 5 perkara. Yang pertama, waddul basar, menundukkan pandangan. Waddul basar, menundukkan pandangan ni kita jumpa dalam Al-Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan tu bukan tunduk kepala, tapi tunduk pandangan bila ada benda yang tidak elok dipandang. Sama ada keaiban orang ataupun orang dedah aurat atau perkara-perkara lainlah yang tidak wajar dipandang. Dan itu mungkin sahaja nampak atau terdedah di jalan. Jadi bila kita duduk tepi jalan, memanglah banyak peluang untuk nampak benda-benda begitu. Lalu Rasulullah SAW suruh kita tundukkan pandangan. Jadi tidak semua benda dapat ataupun perlu dipandang. Sebab tu orang yang naik kenderaan pun menutup, tutup pandangan orang, taruh cermin gelap, taruh apa lagi, nak lindung daripada benda-benda yang dia tak suka orang ternampak. Itu pada kenderaan. Kalau di setengah jalan-jalan yang melalui kawasan perumahan, terutama jalan bertingkat, kan kita tengok kawasan jalan jejambat yang lalu tepi rumah orang, rumah kondominium ke apa, kan dia ada letak penutup tak? Itu kan nak jaga privasi. Takut-takut tengah sidai baju, orang daripada jalan tengok kan? Jadi berapa orang yang tengok pula? 1 minit berapa kenderaan lalu? Jadi diadakan penutup. Maknanya mengadakan penutup tu sesuailah dengan tuntutan Islam, menundukkan pandangan.
supaya benda-benda yang tak sepatutnya orang tengok tidak ditengok. Hari ini bukan sekadar kita bimbang orang tengok, orang ambil gambar. Mungkin tak ambil gambar, tapi dia dah ready kamera dia. Kamera dia dalam kenderaan, handphone dia ke, dah tertangkap gambar yang tidak sepatutnya. Jadi maknanya Islam dah jaga rupanya benda-benda ini, kerana kadang-kadang dia membawa kepada satu, dedah aib, kedua jadi gaduh. Jadi memang disuruh tundukkan pandangan. Kalau rasa tak dapat nak tunduk pandangan, balik pada asal lah, jangan duduk tepi jalan. Yang kedua, wakaful adha. Kaful adha dia terjemah sini tidak mengganggu ataupun menahan dari gangguan. Kita yang duduk tepi jalan ni jangan ganggu orang yang lalu. Yang tadi kalau orang tu berlaku sesuatu yang aib, tundukkan pandangan. Yang ni daripada kita pula. Dari kita sendiri, jangan mengganggu orang yang lalu. Apa yang mengganggu? Mungkin bila kita duduk tu jadi orang nak lalu payah. Jalan jadi jam. Ini hari ni kita tengok ada jenis-jenis orang macam ni. Dia parking tepi jalan, tak masuk tempat parking, hempit ke tepi je. Orang nak lalu payah. Sebelah sana ada orang parking, sebelah sini ada parking, jadi payah nak lepas. Ini ganggu lah. Jadi yang ini memang tak elok. Ini yang Nabi pesan, tahan diri daripada ganggu. Ataupun kalau teruk lagi, macam kita dengar itu ada orang baling kereta, duduk tepi highway, baling batu. Tengok kereta pecah cermin, seronok. Ni budak-budak nakal dulu kan, dekat highway belah perak semua. Jadi orang jenis tu ada. Itu kena elak. Dan kita baca dalam hadis dulu pasal pecahan iman yang Rasulullah SAW sebut ada 70 lebih cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah membuang gangguan di jalanan. Membuang gangguan di jalanan tu dapat pahala dah. Tapi kalau kita sendiri yang mengadakan gangguan, tu beratlah. Jadi kena tahan diri daripada menyakiti di jalan. Sebab jalan ni keperluan manusia, kena lancar. Kadang-kadang kita rasa kita tak menyakiti, kita duduk aja, tapi menyebabkan orang semua nak tengok. Sekali lagi jalan jadi jam. Highway kita ni, highway plus ni, kadang-kadang jam kerana ada orang berhenti tepi jalan. 2-3 kereta berhenti berbual, bincang. Sudahnya orang tengok, ada apa ni? Orang slow sikit. Bila slow sikit depan tu, belakang dah beret dah. Jadi jam. Kita ingat ada aksiden ke, ada baiki jalan ke, sebenarnya tak ada. Cuma orang parking tepi jalan. Nampak tak kesan je? Mungkin di kalangan yang di jalan itu ada yang perlu segera, perlu cepat. Dah terganggu dia. Yang ketiga, Rasulullah kata hak jalan itu adalah menjawab salam. Kenapa menjawab salam? Sebab orang yang naik kenderaan disunatkan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki disunatkan memberi salam kepada orang yang duduk. Jadi maknanya yang berada yang lebih tinggi, yang lebih laju, memberi salam kepada, disunatkan memberi salam kepada yang duduk, yang di bawah. Jadi dah duduk, bagi orang bagi salam kena jawab lah. Maknanya mengembalikan ucapan salam sejahtera, doa kesejahteraan kepada orang yang lalu. Ramai pula lalu bagi salam penat jawab. Kalau penat jawab, jangan duduk tepi jalan lah. Dan yang keempat, Rasulullah SAW sebut wal amru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Dan yang kelima, mencegah dari kemungkaran. Rupanya ni masuk juga kewajipan duduk tepi jalan. Tak boleh duduk saja-saja, tengok benda pelik, biar pelik orang ni.
kena tegur lah. Kalau ada benda yang tak kena tegur. Sama ada benda yang tak kena yang kita sebut atas tadi, ganggu orang, menyakiti orang, mungkin parking tak betul, ataupun kereta dia ada, kenderaan dia ada benda yang tak kena, lampu tak menyala, signal tak ada, terlupa tutup tangki minyak, terlupa tutup boot kereta, ada sampah atas kenderaan dia, nak buang terlupa bertinggi kat atas, kena tegur lah. Jangan biar, kena tegur. Sebab bila dibiar jadi mudarat yang lebih. Mudarat pada orang lain kalau sampah tu jatuh, mudarat pada dia sendiri kalau lupa tutup tangki minyak. Dulu saya pernah naik motosikal, saya nampak kereta tutup tangki minyaknya duduk kat belakang, dia lupa tutup. Saya naik motosikal, saya kejar dia lah, hon, pen. Rupanya pemandunya perempuan, lagi di hon lagi laju dia. Ingat kita nak buat apa kat dia, apa boleh buat. Alah. Nanti dia sampai rumah dia tahulah bila benda tu hilang. Jadi memang kita kena suruh pada yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Cegah kemungkaran yang berlaku di jalan. Orang nak buat naya ke orang lain ke, orang menyakiti orang dengan meletakkan gangguan di jalan, kena tegur. Maknanya bila kita duduk tu, kita kena aware pada benda yang berlaku sekitar tu. Orang parking tak kena tegur lah. Parking sengit. Kadang yang parking ni satu hal, dia tengok parking tu kosong, dia parking lebih kurang je lah. Dia rasa kosong. Kejap lagi bila kereta penuh, orang tak dapat parking, dia ambil 2 parking rupanya. Dah orang lain sengit lah, jadi sempit lah, tak boleh keluar. Patutlah dalam Islam ni ada perkara-perkara dengan yang berkaitan dengan hak jalan. Jadi kena tegur apa-apa kemungkaran yang berlaku. Apatah lagi kalau yang berbentuk jenayah. Orang nak buat jahat kat orang, nak pancitkan tayar orang. Jadi kalau semua orang buat laksanakan tanggungjawab ni, makin kuranglah benda-benda tidak baik yang berlaku di jalanan. Yang saya pernah kena dulu, orang spray minyak, sembur minyak dekat disc brake. Bila kita jalan jadi berasap. Lepas tu dia kata dia brake encik ni rosak, suruh ganti, dia boleh tolong. Itu pengalaman lah. Dan itu berlaku di jalan. Sebab bila kita berjalan, kita berinteraksi dengan orang-orang yang tak kita kenal, dan di situlah peluang yang diambil oleh orang-orang yang berniat jahat untuk menganiaya orang lain, mengambil kesempatan. Nasib baik dia tak berjaya tipu. Dia dah tukar brake saya, tapi saya tak bayar lah. Kerana perasaan dia menipu. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran itu salah satu, 2 daripada 5 kewajipan orang yang duduk di jalan, di tepi-tepi jalan. Jadi kena laksanakanlah tanggungjawab itu, bukan duduk saya saja kerana nak mengambil manfaat saja, tapi ada tanggungjawab yang kena ditunaikan. Maknanya setiap orang akan berperanan sebagai da'i, pendakwah, menyuruh pada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Hadis yang ke-8. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW melihat cincin emas yang dipakai oleh seseorang, kemudian baginda mencabutnya dan membuangnya.
Wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min nar wa yaj'aluha fi yadihi. Baginda seraya bersabda, ada orang di antara kamu sengaja mengambil bara api dan diletakkan di tangannya. Faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudh khatimaka intafi' bihi. Setelah Rasulullah SAW pergi, maka ada seseorang berkata kepadanya, ambillah cincinmu dan manfaatkanlah cincin itu. Qala wallahi la akhudhu abadan wa qad qarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dia menjawab, tidak, demi Allah saya tidak akan mengambil cincin itu selamanya, kerana Rasulullah SAW telah membuangnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ringkasnya dalam hadis ni, ada seorang lelaki pakai cincin emas, Rasulullah SAW tegur. Rasulullah mencegah kemungkaran. Bagaimana Rasulullah cegah? Cabut, buang terus. Oh, direct kan? Jarang kita jumpa Rasulullah bertindak begini ya. Biasanya Rasulullah cakap. Tapi ini nampak ketara sangat. Maknanya kita fahamlah, ketika ini sudah maklum lah, dah diberitahu orang lelaki tak boleh pakai perhiasan emas. Bila Rasulullah tengok ada yang pakai lagi, Rasulullah cabut terus, buang. Kenapa? Rasulullah kata, ini macam meletakkan api neraka pada tangan sendiri. Sebab ini larangan yang berat. Larangan memakai emas ni, dia bukan kira dosa-dosa kecil lah, dia masuk yang berat sikit. Sebab ada sebut spesifik. Rasulullah ambil, buang terus. Ini maknanya mencegah dengan tangan, dengan pengaruh yang Rasulullah ada. Maknanya orang ni, Rasulullah sebagai ketua, Rasulullah sebagai guru, Rasulullah cabut, buang terus. Tunjukkan bahawa benda tu berat kesalahannya dan Rasulullah marah, buang terus. Kenapa? Kalau dibiar, maka ia menyebabkan dosa yang akan menyebabkan tuannya akan disiksa dengan api neraka. Dan bila Rasulullah SAW pergi, ada orang yang berfikiran waras ataupun dia guna logik dia lah, memang logik pun. Dia kata, ambillah balik cincin tu. Maksudnya apa? Yang haram adalah lelaki memakainya. Cincin tu boleh diberi kepada orang perempuan ataupun dijual, didapatkan harganya. Dia punya cadangan tu tak ada masalah. Tetapi nampaknya sahabat yang telah ditegur oleh Rasulullah SAW ni menerima teguran dengan baik, walaupun dibuang. Dia kata apa? Kalau dah Rasulullah buang, aku tak sanggup ambil balik. Mana dia rasa benda tu, yelah, sampai Rasulullah buang sendiri, dia tak sanggup nak ambil balik untuk dapat manfaat, walaupun dia boleh gunakan dia. Kalau dipakai berdosa lah, tapi kalau diguna untuk benda lain boleh. Tapi dia rasa kalau Rasulullah dah campak ni, tak best lah ambil balik. Maknanya tadinya dia seorang yang melanggar hukum, tetapi setelah dia ditegur tu, dia menjadi seorang yang tersentuhlah hatinya. Dia tak sanggup mengambil balik cincinnya itu. Kalau kita macam mana? Cincin mahal. Sebetul cincin mau ribu juga dah hari ni, remah dan naik ni. Tapi dia tak ambil, dibiar je. Dan taklah disebut siapa yang ambil lepas tu. Mungkin ada orang jumpa ke, wallahualam. Tapi dia tak sanggup ambil.
Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi menunjukkan betapa sahabat tadi bersungguh-sungguh mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangan baginda setelah dia melakukan kesalahan tadi, ya. Hadis yang ke-9, An Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri anna A'idha ibn Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala, dari Abu Sa'id namanya Al-Hasan Al-Basri bahwasanya A'idh bin Amr radhiyallahu anhu datang ke rumah Ubaidullah bin Ziyad. Kemudian dia berkata, ini cerita siapa ni? Ini cerita perawi ni Abu Sa'id yang menceritakannya. Ceritanya pasal seorang sahabat yang bernama A'idh bin Amr. Dia pergi ke rumah Abdullah bin Ziyad, lalu dia berkata, Ai bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ri'a'il hutamah fa iyyaka an takuna minhum. Wahai anakku, sesungguhnya saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sejahat-jahat pemimpin adalah pemimpin yang kejam, maka janganlah kamu termasuk di kalangan mereka itu. Faqala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ubaidullah berkata kepadanya, duduklah, sesungguhnya kamu hanyalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbuang-buang. Faqala wa hal kanat lahum nukhalah innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim, rawahu Muslim. Lalu A'idh berkata, apakah ada sahabat-sahabat baginda yang terbuang-buang? Sesungguhnya yang terbuang adalah mereka yang hidup sesudah para sahabat dan orang-orang lain yang tidak termasuk kelompok sahabat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi untuk memahami hadis ini, kita kena tengok siapa yang watak-watak yang ada dalam kisah ini, dalam kejadian ini, iaitu A'idh tadi. A'idh bin Amr ni sahabat Nabi yang sempat menyaksikan peristiwa Hudaibiyah, berbai'ah di bawah pokok bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, dan dia sempat bertemu dengan orang-orang kemudian, maknanya bertemu dengan tabi'in. Bila dia bertemu dengan siapa tadi? Ubaidillah bin Ziyad, orang besar pada zaman itulah. Lalu dia menyebut bahawa ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut inna syarrar ri'a'il hutamah. Rasulullah mengingatkan seburuk-buruk pemimpin adalah yang kejam. Dan Rasulullah ingatkan jangan kamu termasuk di kalangan mereka. Yang ini sebenarnya tak ada masalah. Maknanya itu peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita menjadi pemimpin yang kejam, yang menyusahkan orang. Yang jadi poinnya dalam hadis ini adalah yang selepas itu, ungkapan selepas itu. Ubaidullah bin Ziyad berkata kepada A'idh tadi, dia kata marilah duduk sini, dan dia menyebut perkataan nukhalah. Nukhalah ni kalau pada gandum ni adalah kulit dia, kulit sarung gandum tu. Jadi ni macam apa ya, kalau bahasa Melayu panggil apa, kulit padi tu apa, sekam.
sarung dia kan. Jadi tiba-tiba si Ubaidullah kata, marilah duduk sini. Awak ni kira sekam lah di kalangan sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Muhammad. Jadi ungkapan dia tu menggambarkan satu mungkin bentuk penghinaan kepada A'idh bin Amr tadi secara individu, tapi seolah-olahnya dia merendahkan status sahabat Nabi, ya. Lalu dia dijawab oleh Ubaidullah dan oleh A'idh bin Amr tadi, ada ke sahabat Nabi yang standard sekam? Dia kata tak ada. Yang jenis sekam ni dia kata yang lepas itu, yang di kalangan sahabat Nabi tak ada. Makna semua okey. Yang sekam ni yang selepas itu dan orang lain yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman adalah orang-orang yang bagus, yang baik, yang menjadi contoh kepada orang lain. Maknanya hadis ini ungkapan sahabat A'idh tentang para sahabat yang duduk di keliling Rasulullah SAW itu mengingatkan kita bahawa kita kena jaga adab dengan para sahabat. Kerana di sana ada peringatan-peringatan lain. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan kamu cela para sahabatku. Dan ini menjadi konsep yang dipegang oleh mazhab ahli sunnah wal jamaah. Nama mazhab pun ahli sunnah, orang yang ikut sunnah Nabi, wal jamaah, dan jamaah. Jamaah yang dimaksudkan adalah para sahabat. Kita ni pegang dengan sunnah Nabi juga dengan apa yang diamal oleh para sahabat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW sebut, alaikum bisunnati, wajib kamu berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khalifah selepas aku yang mendapat petunjuk. Jadi sebab itu dalam Islam kita diajar menghormati para sahabat yang makna sahabat apa? Maknanya orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman. Ini sahabat. Dan bila mereka ditakdirkan Allah sempat bertemu dengan Rasulullah dan mereka beriman, mereka kira orang-orang yang bertuah, yang terpilih. Satu. Yang kedua, para sahabat inilah yang menyampaikan Islam kepada kita. Bila ada orang kemudian yang mempertikaikan sahabat, pula yang pertikai dengan sahabat bukan sedikit, ramai. Yang mereka percaya hanya beberapa orang sahaja. Lalu timbullah persoalan bagaimana hadis-hadis yang sampai kepada kita yang diberitahu oleh para sahabat. Maknanya bila kita pertikai para sahabat, nanti keabsahan hadis-hadis tu jadi isu. Lagi satu, Quran sendiri sampai kepada kita melalui para sahabat, melalui hafalan mereka, melalui tulisan mereka. Sebab itu Rasulullah SAW dah siap-siap bagi tahu, jangan cela para sahabatku. Dan dalam hadis di awal kitab ni ada sebut, Rasulullah kata, jangan cela para sahabat aku, demi Allah, kalau kamu menafkahkan, kamu menyumbangkan untuk Islam emas sebesar bukit Uhud pun, itu tidak menyamai secupak yang mereka sumbangkan. Kenapa? Kerana mereka duduk di awal zaman Islam masa susah. Jadi memang sukar, mereka telah berkorban kepentingan mereka, ada yang korban nyawa mereka untuk meninggikan Islam, untuk menyebarkan Islam. Bila kita duduk belakang ni, kita dah terima je. Maknanya kita dapat Islam tu memang melalui sumbangan dan jasa mereka. Bila kita petikai mereka, ini jadi masalah. Itu jadi masalah kepada diri kita dan juga kepercayaan kita kepada ajaran Islam tu nanti. Ini sebagaimana yang banyak berlaku dalam aliran Syiah. Bila mempertikai sahabat, timbul isu Quran macam mana. Mereka kata pula Quran ada 17,000 ayat. Bila tanya mana mushaf 17,000, tak ada, dah hilang. Tersembunyi dalam gua dan macam-macam dakwaan lah.
seakan pegangan agama sendiri, ya. Ya, para sahabat Rasulullah SAW itu manusia juga. Mungkin ada satu dua kesilapan yang berlaku di kalangan mereka, kemudian mendapat teguran daripada Allah Ta'ala dan menjadi pengajaran kepada kita. Kalau dengan kalangan tak tahu pula apa, jadi berlaku masalah kerana mereka ada penyelesaian daripada Quran, daripada hadis Nabi, maka itu menjadikan ajaran kepada umat selepasnya. Tapi kalau generasi mereka pun nak dipertikai, nanti kita tak ada contoh yang cukup untuk jadi panduan hidup kita, ya. Sebab itu dalam satu kes ada seorang lelaki yang membodek Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni kan khalifah zaman Bani Umayyah yang dah ke belakang dah. Kirasnya level tabi'in gitu, ya. Jadi orang cuba bandingkan dia dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ni kira moyang dia jugalah. Cuma Muawiyah ni kalau kita tengok zaman Muawiyah tu kan berlaku kontroversi antara dia dengan Sayyidina Ali. Dan nampaknya macam berat betul tindakan Sayyidina Ali, tapi bila Sayyidina Ali terbunuh dan digantikan oleh Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan mengambil jalan yang menyelamatkan umat Islam daripada terus berperang dengan menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka sejak itu naiklah kerajaan Bani Umayyah. Muawiyah serahkan jawatan itu kepada anak dia dan seterusnya jadi warisan keluarga. Bila sampai zaman Umar bin Abdul Aziz, watak dia tu jauh berbeza dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Antara Muawiyah dengan Umar Abdul Aziz tu, ramailah khalifah-khalifah yang keras, yang zalim dalam pemerintahannya. Jadi bila naik Umar bin Abdul Aziz ni, dia punya watak soleh, baik. Dia pun ketika dipilih tu, dia bukan dilantik hanya berdasarkan keluarga. Masa dia dilantik tu, dia tak nak terima, dia tolak. Lalu dia kata kalau orang sokong, orang ramai nak, baru dia nak terima lah. Dan dia dibawa ke tempat orang ramai di masjid, ramai orang nak dia, suka dia. Jadi maknanya zaman dia memerintah 2 tahun tu memang zaman yang baik lah. Sehingga ada ahli sejarah menggelarkan dia sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Bila orang puji dia dan orang banding dia dengan Muawiyah, makna engkau lebih baik pada Muawiyah. Tiba-tiba Umar Abdul Aziz jawab apa? Demi Allah, debu yang ada pada hidung kuda Muawiyah itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Bukan Muawiyahnya, bukan kudanya, debu dekat hidung kuda. Itu nak tunjuk apa? Nak menunjukkan penghormatan kepada generasi sahabat. Walaupun berlaku isu pertikaian pada zaman mereka, tapi kedudukan mereka sempat bersama dengan Rasulullah SAW itu amat dihargai oleh umat Islam yang faham. Tak perlu nak peleceh, petikai. Memanglah ada kesilapan, kekurangan di mana-mana yang akan dihitung oleh Allah SWT. Tapi kita generasi kemudian ni telah menerima Islam melalui mereka, kita terimalah dengan menghargai sumbangan mereka. Begitu sekali sanjungan Umar Abdul Aziz kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, sebab dia sahabat Nabi. Muawiyah walaupun lewat memeluk Islam, keluarga Bani Umayyah ni ramai yang lewat memeluk Islam. Yang awal ni Sayyidina Osman dan lain-lain lah. Tapi kebanyakannya lewat, macam Muawiyah, Abu Sufyan sendiri, Khalid Al-Walid. Tetapi mereka telah memeluk Islam pada hayat Rasulullah SAW. Dan setengahnya telah diberikan kepercayaan oleh Rasulullah. Muawiyah dilantik di kalangan makna termasuk penulis wahyu.
Maknanya dia sempat menulislah beberapa ayat Quran yang Rasulullah suruh menulis wahyu. Jadi orang tulis wahyu ni ramailah, bukan Muawiyah saja, Sayyidina Ali pun dia, Ubay dan lain-lain lah, penulis wahyu. Tapi bila dia ada terlibat dalam zaman awal Islam itu, kedudukannya sangat dihargai oleh umat Islam yang kemudian. Apa yang berlaku kesilapan dia kalau ada itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan dia. Tapi sumbangan mereka kepada kita jauh lebih besar lagi dan kita mendapat manfaatnya. Sebab itu Aiz tadi bagi tahu tidak ada sekam di kalangan para sahabat. Tak ada level itulah. Yang lepas sahabat ada yang jenis sekam-sekam ni. Para sahabat tak ada. Itulah 3 hadis yang sempat kita baca pada pagi ini. Mudah-mudahan memberikan kita kefahaman betapa pentingnya kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam hadis yang ke-9 ni, walaupun sekadar bentuk sindiran kepada para sahabat Nabi, tapi ditegur balik oleh Aiz bin Amr kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ada apa-apa? Jika tidak ada, sekadar itulah untuk pagi ini. Apa yang baik daripada Allah SWT, yang kurang dari kelemahan diri saya sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan kuliah ini dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.